Jadi dia pun angkatlah kepala tengok apa yang berada di depan pintu kan. Alangkah terkejutnya dia apabila dia nampak ada satu kelibat yang berbentuk pocong dan kemudian wajah seakan-akan wajah kawan dia. Tapi apa yang menakutkan adalah susuk tubuh yang bertelekung ini seolah-olah macam badannya menghayun ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan macam tu. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke dalam channel Sembang Kopi. Bersama saya lagi storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Di dalam episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda beberapa lagi kisah seram yang pada saya menarik untuk kita dengarkan. Seperti biasa, sebelum saya memulakan apa-apa kisah, suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan kerana tiada siapa dapat mengesahkan sejauh mana kebenaran kisah-kisah ini. Tak lupa juga terima kasih saya kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Pengalaman ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Omar. Yang mana kisah Omar ni agak panjang, menyeramkan dan juga ada bibit-bibit yang boleh kita katakan menyedihkan lah. Terpulang kepada anda lah untuk menilainya sendiri. Yang mana kisah ni berlaku ketika dia ni bekerja sebagai seorang kerani di sebuah kedai menjual motosikal yang terletak di area Segamat, Johor. Okey, yang mana dia ni tinggal di sebuah rumah sewa berlima. Bersama dengan beberapa orang lagi rakan lah. Dia hanya gelarkan ataupun tekankan satu watak di dalam kisah ini sebagai Syuk, yang mana roommate dia. Roommate dia ni telah pun berkahwin. Cuma isteri dia adalah seorang guru di sebuah sekolah yang terletak di Pantai Timur. Kira dia orang ni PJJ lah sebab isteri dia tak dapat lagi berpindah sekolah kan. Okey, berbalik kepada kisah dia yang mana pernah berlaku satu malam yang mana si Omar ni berada di dapur sedang makan malam. Dia ada masak sikit kan, dan kemudian lepas saja dia makan, dia teruslah cuci pinggan dan kemudian berjalan menuju ke arah bilik dia dengan si Syuk. Waktu dia masuk dekat dalam bilik, dia nampak Syuk ni sedang duduk di bahagian kepala katil, yang mana katil ni adalah katil bujang. Dia duduk di bahagian kepala katil sambil memegang telefon di telinga. Jadi kat sini si Omar ni rasa, Syuk ni sedang bercakap kat telefon lah kan. Tak apa. Dia pun duduk atas katil dan kemudian dia ambil telefon dia. Dia pun main telefon. Selang beberapa waktu, dia terdengar perbualan di antara Syuk dengan seseorang dalam telefon ni yang dia rasa itu adalah isteri. Isteri kepada Syuk ni. Yang mana Syuk ni seakan-akan macam ada salah faham sikit lah dengan isteri dia. Bukan nak kata bergaduh ni teruk sangat. Macam salah faham tau. Menyebabkan si Omar ni rasa tak sedap lah pula kan kalau dia dengar perbualan, sebab ni suami isteri punya bual. Dia pun keluar daripada bilik menuju ke ruang tamu. Duduk kat ruang tamu bersama dengan housemate dia yang lain lagi 3 orang ni. Duduk, layan TV dan sebagainya sampailah jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Jadi dia kata, sepanjang duduk dekat depan ni, dia tak nampak pula si Syuk ni keluar kan. Okeylah, tak apa. Dia pun bangun, yang mana ada lagi lah orang tengah tengok TV.
Dia terus pergi ke arah bilik dan kemudian dia nampak si orang kata Syuk ni macam sandar dekat kepala katil ni sedang termenung jauh. Muka dia bukan muka runsing, tapi nampak dia macam tenungan dia tu hanyalah tenungan kosong tau. Jadi si Omar ni datang, dia pun duduk kat katil, dia kata, "Hoi, Syuk." Kenapa? Dia kan. Tak adalah, kau okey ke? Menung je, jauh bukan main jauh lagi, tembus dinding tu. Dia cakap macam tu kan. So si Syuk ni kata, "Tak ada apalah, kau okey je." Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun duduk, sambil tu dia berbual kan dengan si Omar ni lah. Syuk ni berbual dengan si Omar ni. Berbual, sampailah satu masa si Syuk ni dia kata dekat Omar ni, dia bagi tahu yang dia kata, "Aku pening sikit lah. Isteri aku ni aduh macam manalah dia boleh fikir aku ada orang lain." Dia cakap macam tu. Menyebabkan si Omar ni terkejut. Dan kemudian Omar ni tanya, "Kenapa Syuk, macam mana sampai boleh jadi macam tu? Kau ada buat hal ke?" "Tak ada. Dia cuma dia tak tahulah, dia rasa aku ada orang lain sebab bulan lepas aku banyak buat overtime kan. Tak ada masa lah untuk chat ke apa ke, sebab kalau nak call pun malam kan, isteri dia dah tidur. Dia ni kadang-kadang berjaga malam, dia kan security guard." Jadi si Omar ni pun cakap, lah aku nampak juga bulan lepas kau banyak overtime kan. Tapi apa pasal kau pulun sangat ni, nak balik kampung ke apa? Dia cakap macam tu. Si Syuk ni cuma kata, "Tak adalah, aku ada satu benda nak tunjuk kat kau ni." Dia cakap tu. "Apa dia?" Dia pun keluarkan daripada beg dia. Si Syuk ni, dia keluarkan sesuatu daripada beg dia yang mana ditunjukkan kepada Omar ni adalah seutas orang kata apa? Gelang tangan. Gelang emas lah. Yang mana si Omar ni terkejut. "Ui, besar gelang ni. Untuk siapa ni?" "Siapa lagi? Isteri aku lah." Dia cakap macam tu. "Kau beli?" "Wah, untung lah isteri kau." Dia cakap kan. "Itulah, aku memang nak sangat belikan dia kan. Sebab selepas kita orang berkahwin, aku tak pernah belikan dia barang kemas. Ini baru pertama kali lah dia belikan yang waktu berkahwin tu. Jangan cerita lah cincin kahwin apa semua, jangan cerita. Ini maknanya selepas dia berkahwin, inilah baru dia dapat beli. Sebab tu juga dia pulun OT gila-gila bulan lepas. Sebab bulan tu ataupun bulan semasa yang waktu dia orang berbual ni, dia nak balik ke kampung dia. That's why dia orang kata ni lah kan, pulun OT. Dan kemudian si Omar dia kata, "Tak apalah, nanti kau balik kampung kau pujuk lah." Dia kata macam tu kan. Tunjuk gelang ni. Itulah, harap nanti dia sukalah. Dia pun tutup balik bekas orang kata gelang ni tadi. Dia simpan di atas lemari baju Dan kemudian si Omar dia kata, "Kalau tak situ Kang, hilang Kang." Kalau hilang pun siapa je ada dalam bilik ni? Kau ngaku je, bilik kan kunci. Kau nak curi ke? Dia cakap macam tu. Tak adalah, takkanlah sampai tahap tu. Okey. Dia pun baring dan kemudian dia tidur lah. Dipendekkan cerita, keesokan harinya si Omar ni dia pergi kerja macam biasa. Dia masuk pukul 9 pagi, balik pukul 7 malam. Dia kan kerani kan dekat kedai orang kata menjual motor ni tadi. Waktu dia tengah buat kerja, jam waktu tu dia tak pasti pukul apa, tapi dah nak balik kerja. Mungkin dalam pukul 5 atau pukul 6 macam tu, dia dapat satu panggilan telefon. Yang mana panggilan telefon ni daripada housemate dia. Bukan si Syuk ni lah, housemate yang lain. Yang mana housemate dia ni bekerja satu tempat dengan si Syuk ni sebagai pengawal keselamatan. Jadi bila dia angkat, apa hal pula budak ni telefon dia kan? Dia pun angkat, "Hello. Weh, aku nak bagi tahu ni." Dia kata, apa pasal ni? Macam cemas je." Si Syuk, kenapa? Syuk dah tak ada. Waktu ni Omar ni dia macam tergamam tau. Dia tak tahu nak cakap apa. So dia kata, kenapa dengan si Syuk? Dia kata macam tu kan. Tak, Syuk kemalangan. Dia kata, "Kemalangan dengan apa?" "Dengan motor. Meninggal dekat situ juga." "Habis sekarang ni kau kat mana?" "Aku dekat hospital." "Okey, habis kerja aku terus gerak hospital." "Hospital mana?" Terus dia bagi tahulah, budak tu bagi tahu. Dan kemudian selesai saja kerja, dia terus bergegas pergi ke hospital, ke bahagian orang kata unit kecemasan kan, ataupun selalu kalau meninggal dekat ruang bilik mayat lah kan. Dia pun pergilah ke situ dan kemudian dia nampak dah adalah kawan-kawan kerja si Syuk ni dan kemudian dah ada keluarga yang terdekat. Sebab si Syuk ni dikatakan dia berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. So keluarga dia dah ada dekat situ tau. Jadi bila dia sampai, dia pun tanya macam mana boleh berlaku kan.
Kejadian dia diceritakan oleh rakan sekerja si Syuk ni, yang mana Syuk ni sebenarnya pergi keluar sebelum dia start kerja pukul 7 malam. Hari tu dia bekerja shift malam. Dan kemudian dia pergi keluar beli makanan sebelum dia masuk kerja. Entah macam mana waktu dia turun motor, dia nak lintas. Waktu tu dia naik motor 2 orang tau dengan kawan dia. Dia nak lintas ni, ada satu kereta yang dah berhenti. Dan kemudian bila dia melepasi kereta, ada motor tepi kereta tu. Sambar dia. Dan kemudian dia meninggal kat situ lah. Dan kemudian adalah proses postmortem dan sebagainya. Jadi dia pun tanyalah dengan ahli keluarga kan, habis jenazah ni dikebumikan dekat mana? Diorang kata nak kebumi dekat kampung lah, dekat Kuala Pilah. Okey, sampailah pintu dah dibuka, dan kemudian panggil lah kawan-kawan siapa yang nak tengok jenazah kan, dah siap kafan apa semua. Diorang pun masuk. Bila diorang masuk, si Omar ni dia tak dapat menahan air mata dia, disebabkan bila dia tengok je muka orang kata kawan dia ni, tengok dia kata, ish, aku baru je berbual dengan kau semalam, dia kata kan, meleleh air mata dia cakap. Dan kemudian dia pun keluar daripada bilik tu, dan kemudian jenazah pun diangkat, bawa masuk ke dalam van, dan kemudian bertolaklah balik terus ke kampung. Dia bagi tahu dengan keluarga yang mana dia tak dapat ikut sampai ke kampung lah, sebab besok dia masih bekerja kan. So keluarga pun faham. Van ni pun berjalan, dia pun naik semula kereta dia, pulanglah ke rumah. Waktu dalam kereta, dia kata memang air mata dia berjurai-jurai, teringatkan kan kawan dia ni. Sampaikan waktu dia balik ke rumah, waktu ni kat rumah tak ada orang, hanya dia seorang saja tau. Dia tengok rumah pada waktu tu gelap. Part seram nak masuk tau. Dia pun bila dia masuk je kat rumah ni, dia kata dia buka waktu tu lampu bahagian tengah. Di antara ruang tamu dengan dapur ni, lampu yang berada di tengah-tengah. Betul-betul lampu tu berada di depan bilik dia. Dia buka je orang kata pintu, buka pintu, masuk, dan kemudian tanpa ni belum cuci kaki, belum apa ni. Dia cakap dia masuk, dia duduk dekat katil, dan kemudian dia tenung katil kawan dia. Dan selang beberapa waktu dia pun baring. Dia baring ni dalam keadaan dia kata kaki dia terlipat. Bukan terlipat, bengkok. Kaki dia dekat lantai, badan dia baring atas katil. Korang dapat bayang tak? Maknanya waktu tengah duduk ni terus baring, rebahkan badan. Entah macam mana dia kata waktu dia tengah rebahkan badan ni, dia nampak dekat depan ni memang ada cahaya lah. Satu cahaya yang datang daripada pintu bilik. Okay? Waktu dia baring, entah macam mana, dia kata dia ternampak seakan-akan cahaya ni dihalang oleh sesuatu. Dihalang oleh sesuatu. Jadi dia pun angkatlah kepala, tengok apa yang berada di depan pintu kan. Alangkah terkejutnya dia apabila dia nampak ada satu kelibat yang berbentuk pocong, dan kemudian wajah seakan-akan wajah kawan dia sedang pandang tepat ke arah dia. Menyebabkan dia kata dia terbangun daripada duduk ni, dia terus naik atas katil, dan kemudian capai dekat sebelah dia. Pada waktu tu ada bantal lah. Dia ambil bantal ni, dia tutup muka dia. Tutup, entah macam mana. Dia kata dia tersedar, dia masih lagi sedang baring. Dan memang dia sedang baring, dia buka mata kan. Dia pun tengok depan pintu tak ada sesiapa. Yang mana dia kata, aku mimpi rupanya. Apa pasal aku boleh mimpi macam ni? Dia kata macam tu kan. So dia kata, mungkin aku belum mandi kot kan. Baru lepas tengok jenazah, lepas tu tak mandi kan. Lepas tu dia masih memikirkan kawan dia, mungkin masuk dalam mimpi dia. Tak apa, dia pun mandi, dan kemudian dia berbual dengan housemate dia. Dia kemas barang-barang si Syuk ni untuk dihantar pulang ke kampung. Dia kemas, ambil semua barang-barang si Syuk ni, hantarlah pulang ke kampung si Syuk ni, bagi pada isteri dia apa semua kan. Dan kemudian dia pun balik semula, menjalani hidup dia seperti biasa. Tapi kerap kali dia bermimpi yang mana susuk tubuh kawan dia ni berupa pocong, berdiri di hadapan dia, dan kemudian mengatakan, Omar tolong aku. Dia kata, Omar tolong aku. Pada awalnya dia takut, tapi bila lama kelamaan dia rasa tertanya-tanya, apa hal ni? Kenapa aku mimpi macam ni? Dia kata macam tu. Puas, dia pergi berubat. Dia pergi berubat cara kampung kan. Cuba tengok, scan lah apa yang ikut dia ni. Tapi kebanyakannya ustaz kata tak ada apa-apa pun. Mungkin dia terlalu memikirkan kawan dia. Dan mungkin kawan ni dalam mimpi tu kata, tolong aku tu, mungkin dia suruh si Omar ni merelakan lah pemergian si Syuk ni. Dan Omar ni pelik.
Aku tak adalah sedih sampai ke tahap itu. Sebab dia kawan kan, dia bukannya ahli keluarga ke apa ke, bukan. Sedih memang sedih, mungkin seminggu pertama tu sedih lah. Tapi bila lama kelamaan sedih tu dah mula berkurang. Tak adalah sampai tak merelakan ke apa. Tapi dia still juga mimpi. Susuk tubuh pocong ini datang. Datang ke arah dia dan kemudian mengatakan, "Oma, tolong aku." Lama kelamaan dia fikir, apa yang tak kena ni? Sampailah satu malam, mimpi yang dia kata paling menakutkan, yang mana dia kata dia sedang baring tidur, dia tersedar daripada tidur dia seolah-olah macam ada orang kejut dia tau. Ada orang kejut dia, dan kemudian bila dia buka mata, dia nampak betul-betul dekat lemari baju ni sedang duduk satu susuk tubuh yang seakan-akan pocong. Muka kawan dia tengok ke arah dia yang sedang baring dan tidur. Waktu ni sekali lagi dia tersedar dan dia kata dia sampai tepuk kepala dia. Apa pasal aku ni? Dia cakap macam tu kan. Dia cuba macam fikir, tiba-tiba dia terpandang ke arah lemari kan. Lepas tu dia kata, gelang, dia kata. Dia pun raba-raba atas lemari tu. Ada gelang tu dekat atas lemari baju dia. Lemari baju yang sepatutnya dia dengan si Omar ni lah, sebelah-sebelah kan, atas tu. Dia pun ambil dan kemudian dia kata, ini kot yang dia nak, orang kata apa, cuba nak bagi tahu kan. Jadi dia pun ambil gelang tu. Selang beberapa hari dia ambil cuti, dia hantar ke kampung kawan dia yang nama Syuk ni. Bagilah pada isteri dia. Menangis tak sudahlah isteri dia. Bila si Omar ni cerita kan, sebenarnya dia memang ada satu bulan tu dia OT banyak. Bukan dia ada perempuan lain, tak. Sebenarnya dia nak belikan awak ni gelang ni. Ini adalah hajat dia. Waktu saya kemas tu, saya terlupa yang dia letak dekat, sebab waktu dia letak, esok tu dia pergi kan, dia meninggal. Jadi tak ada siapa, mungkin si Omar ni kemas barang-barang, tapi dia tak teringat dekat atas lemari tu ada gelang. Dan kemudian atas lemari tu pula memang tak ada beg ke apa, tak ada, kosong je. Mana dia letak je macam tu kan. Memang menangis lah. Menyesal tak sudahlah isteri dia. Sebab isteri dia seakan-akan macam menuduh kan suami dia ada orang lain. Sedangkan suami dia sedang berjuang sesuatu untuk isteri dia. Dan Alhamdulillah, selepas saja dia pulang ataupun dia hantar gelang tu kepada isteri si Syuk ni memang dah tak ada datang lagi lah dalam mimpi ke, dia ada gangguan-gangguan lain, memang tak ada. So Alhamdulillah, dia kata. Adakah itu roh ataupun apa, dia pun tak pasti. Tapi itulah pengalaman yang dia pernah alami. Satu pengalaman yang pada dia agak menakutkan lah. Tapi pada saya secara personal, saya menganggap kisah ni adalah satu kisah yang sedih. Kisah yang sedih. Itu pada pendapat saya. Pada anda saya tak pastilah. Tapi bila pocong tu berada di depan bilik dia waktu tu, siapa tak terkejut kan? Rumah tak ada orang, hanya dia seorang je. Ada pula kelibat pocong depan pintu. Itu part tu yang saya rasa seram lah. So kepada anda semua yang menonton video saya ni, ataupun siapa-siapa je lah kan, yang sedang menjalani hubungan jarak jauh ni, saya nasihatkan, ambil lah kisah ni sebagai satu pengajaran. Okay? Kalau ada syakwa sangka, berbincang lah, siasat kalau boleh kan, jangan terus tuduh melulu. Kadang-kadang mungkin pasangan anda tu sedang memperjuangkan sesuatu untuk anda. Okay? Dia pergi tu pun untuk kerja kan. Jadi itulah pengalaman seram yang pada saya menarik diceritakan oleh pengirim kita, iaitu Oma. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Atirah. Yang mana Atirah ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami sewaktu dia berada di kampung dia yang terletak di Bera, Pahang. Kisah dia berbunyi begini. Dikatakan pada waktu itu dia ni pulang ke kampung kerana salah seorang daripada sepupu dia akan bertunang lah. Yang mana sepupu dia ni ataupun makcik dia ni tinggal dekat kampung lah, kampung yang berdekatan dengan kampung dia.
Jadi okeylah, dia pun balik sekeluarga, dan kemudian dalam rumah tu dikatakan pada waktu itu ramailah. Sebab persediaan apa semua kan, dengan pelamin mini. Jadi waktu keesokan harinya baru sepupu dia nak tunang lah. Pada malam tu dikatakan Atira ni bersama dengan sepupu-sepupu dia yang lain, ada perempuan dan kebanyakannya perempuan lah, ada juga lelaki hanya 2-3 orang, duduk di dalam satu bilik. Yang mana bila sepupu-sepupu dah lama tak berjumpa, banyaklah benda yang dibualkan, pasal kerja, pasal artis sikit kan. Lepas tu bual-bual kartun, macam tu lah. Dan dikatakan Atira ni duduk betul-betul dekat bahagian katil, yang mana kepala katil ni sebelah dia adalah tingkap. Okey. Dan kemudian korang bayangkan dalam bilik ni ada ramai orang. Dia pun berbual, bergelak ketawa, dan tiba-tiba dia terasa seakan-akan macam panas dalam bilik tu. Mungkin disebabkan ramai sangat orang kot. Jadi dia pun macam rasa panas kan. Dan kemudian ramai yang cakap, kau buka tingkap tu sikit Tira, dia cakap macam tu. Okey. Atira ni pun buka lah tingkap, dan kemudian kat luar pada waktu tu memang gelap je lah. Dan dikatakan keliling kawasan rumah nenek dia ni adalah kawasan kebun. Jadi nampak pokok-pokok, macam tu je lah. Jadi dia pun bila dia dah buka tingkap, dia pun pandang balik sepupu-sepupu dia dan kemudian sambung berbual. Selang beberapa waktu selepas dia berbual, dia terdengar di luar tingkap seakan-akan macam ada ranting yang dipijak. Ranting yang patah tu kan. Jadi bila dia dengar, dia terus pandang keluar. Dia tengok ke arah luar lah. Lepas tu dia cuba perhatikan, tapi dia tak nampak ada sesiapa pun pada waktu tu. Okey, so dia pun pandang balik ke dalam bilik. Diorang ni masih berbual lagi. Dia pun berbual. Sekali lagi ada satu momen yang mana dia sekali lagi pandang keluar, sebab tiba-tiba datang satu bau wangi tau. Yang mana wangi ini adalah bau bunga, tapi dia tak tahu bunga apa. Dia terbau seakan-akan macam bau bunga, menyebabkan dia pandang keluar dan kemudian dia perhatikan, mana ada pokok bunga kan dekat area rumah nenek dia ni. Dia pandang-pandang, tiba-tiba dia terasa suasana pada waktu tu senyap tau. Senyap. Jadi dia pun pandang balik ke dalam. Rupanya sepupu-sepupu dia yang lain pun senyap, tak cakap apa-apa, macam pandang satu sama lain, lepas tu terdiam. Okey. Lepas tu dia orang sambung balik berbual. Sambung berbual. Bau bunga ni ada tau, still ada, si Atira ni cakap. Dia pun dengar-dengar. Tiba-tiba bau wangi ini bertukar menjadi satu bau hamis yang seolah-olah macam bau darah. Dan kali ni waktu dia terbau, sekali lagi dia pandang ke arah luar, tapi dia memang tak nampak apa-apa, dia cakap. Sekali lagi suasana pada waktu itu di dalam bilik ni seakan-akan macam senyap tau. Dia pandang dan kemudian dia tengok ada beberapa orang sepupu dia yang dah mula bangun, meninggalkan, orang kata, bilik tu. Keluar daripada bilik tu. Yang bermakna semua bau lah pada waktu tu. Jadi sepupu-sepupu dia lain pun pandang. Lepas tu dia kata, Tira, kat luar ada apa? Tak ada apa-apa tu. Kau bau juga ke? Jom kita keluar, jom. Semua bangun nak keluar daripada bilik tu lah. Waktu dia orang nak keluar daripada bilik, Atira ni yang paling belakang sekali tau. Waktu dia nak berjalan keluar, dia kata dia terdengar dekat tingkap pada waktu tu seakan-akan macam ada benda yang ketuk. Pang dekat kaca tu. Menyebabkan dia terkejut. Beberapa orang sepupu dia yang lain menjerit sebab terkejut. Dan kemudian dia orang pun keluar. Yang mana sepupu yang lelaki, yang besar-besar kan, dia orang terus keluar daripada rumah, pusing keliling rumah. Tapi memang tak nampak apa-apa lah. Tak ada sesiapa macam ada orang ke apa, tak ada. Dan dikatakan malam tu gangguan tu je lah yang ada. Tak adalah gangguan macam penampakan ke, tak ada, dia kata. Tapi menyeramkan lah, sebab dia betul-betul dekat tepi tingkap kan pada waktu tu. Dan dia kata siapa yang ketuk tingkap dia tak tahu. Sebab waktu dia terkejut, dia pusing ke belakang, tingkap tu memang tak ada orang pun, tak ada sesiapa, gelap. Dia nampak dia gelap je dekat luar. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Atira. Kisah seram kita yang ketiga ni pula
diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Nazirul, ataupun saya panggil dia sebagai Zirul je lah. Yang mana si Zirul ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, penampakan dan juga kisah seram gangguan yang dia pernah alami sewaktu dia bergelar sebagai seorang pelajar di sebuah universiti yang terletak di utara tanah air. Cara tepatnya saya tak tahu kat mana lah, sebab saya dah puas tanya dia tak nak kongsikan. Tak apalah, cuma dia bagi tahu. Dia kata siapa yang menonton video saya ni, contoh kawan dia ke yang ada pada waktu tu, mesti tahu kisah ni. Okey, kisah dia berbunyi begini. Pada waktu tu sebenarnya baru lepas zaman COVID, baru masuk kelas lah. Sebelum tu kan belajar kan melalui online, betul tak? Melalui komputer je. Tapi waktu ni dah mula masuk semula ke dalam kelas. Dan dikatakan dia dekat college, dia memang aktif tau dalam segi orang kata, bukan sukan lah, tapi orang kata apa, bermain muzik. Dia bermain gitar pada waktu tu. Adalah bilik jamming apa semua. Dan college ni dikatakan memang ada satu dewan dia sendiri untuk convocation. Tahu? Okey. Dia pun okey lah main muzik apa semua. Dan tiba-tiba pernah berlaku satu waktu, seorang orang kata macam lecturer lah, lecturer datang kepada mereka dan kemudian offer nak tak main muzik untuk hari convocation. Pada hari convocation. Jadi diorang kata, kenapa tak panggil orang luar? Selalu kan panggil orang luar yang datang main kan. Tapi pihak college kata diorang tak ada bajet untuk panggil orang luar. Jadi dia nak cari pelajar lah. So si Nazirul ni berbual dengan kawan-kawan dia, berbincang, dan diorang bersetuju. Okey, pada awalnya sebelum hari convocation ni lah, diorang berlatih semua dekat dalam bilik jamming tau. Dengan ada dua penyanyi. Waktu tu ada dua singer lah, seorang lelaki, seorang perempuan. Ada lagu duet, ada juga lagu yang solo. Macam tu. Dia pun main muzik dekat dalam bilik jamming kan, latihan. Sampailah hari raptai. Yang mana hari raptai ni diorang kena set up lah semuanya dekat dalam hall tu. Tahu? Okey, diorang pun berlatih, main apa semua. Sampailah latihan dia ni membawa sampai ke malam tau. Sampai waktu malam. Sorry. Jadi waktu dia tengah main muzik ni kejadian ni berlaku malam. Waktu tu hall pada waktu tu memang bahagian kerusi yang banyak ni memang lampu dah terpadam lah. Yang menyala hanyalah lampu di bahagian stage pada waktu tu. Dia pun main, ada yang main drum, lepas tu ada yang main macam apa tu? Macam piano tu kan. Bukan piano, apa? Organ. Benda dah nama alat muzik tu. Diorang pun main. Lepas tu penyanyi dah mula nyanyi kan. Cari tempo apa semua. Tiba-tiba dia terperasan kawan dia ni yang bermain gitar juga, tapi bass. Dia bermain bass. Yang si Nazirul ni ataupun Zirul ni, dia main mungkin lead gitar kan. Sorry saya pun bukan tahu sangat pasal gitar-gitar ni. Jadi waktu dia pandang kawan dia ni, kawan ni macam pandang ke arah kerusi, bahagian kerusi orang ramai ni. Jadi si Nazirul ni dia pandang ke arah kerusi tu. Dan kemudian dia ternampak tau, di bahagian kerusi paling atas ada dua orang perempuan. Tak nampak muka, hanya nampak rambut. Dan kita nampak lah itu susuk tubuh perempuan, sedang duduk di salah satu kerusi dan kemudian pandang ke arah mereka yang sedang berlatih. Waktu ni si Zirul dia macam ni tu kan. Dia panggil kawan dia yang main lead ni. Main bass ni. Jadi kawan dia pandang, dia pun cakap, kau nampak ke? Dia cakap macam tu. Siapa dulu tu? Kawan dia cakap. Tak apa. Abaikan je. Berlatih. Dan si Zirul yang cakap, dia pelik. Perempuan ni tak bergerak sikit pun. Perempuan ni seolah-olah macam duduk pandang ke arah diorang ni tau. Pandang je. Jadi diorang pun okey lah, main sampailah satu waktu berlaku satu orang kata gangguan. Yang mana penyanyi perempuan pada waktu tu sedang duduk minum air lah, sedang rehat. Yang penyanyi lelaki ni pula sedang nyanyi lagu solo. Waktu dia tengah menyanyi ni, tiba-tiba terdengar suara seakan-akan perempuan macam tu. Bukan nyanyi, tapi seolah-olah macam menjerit. Suara itu seakan-akan datang daripada mikrofon, sebab suara tu ada dekat speaker lah. Jadi si penyanyi solo ni dia terdiam tau. Dia terdiam, lepas tu dia pandang penyanyi perempuan. Sebab penyanyi perempuan ni sedang duduk kan. Dia orang semua pandang kat penyanyi perempuan ni. Dan penyanyi perempuan ni dia macam terdiam. Lepas tu dia angkat tangan, seolah-olah macam dia tak pegang mikrofon, tapi suara perempuan tu masih ada. Orang dapat bayangkan tak? Betapa dia kata waktu tu memang tegang gila lah. Bila dia orang dah terdengar suara perempuan tu,
Terus penyanyi lelaki ni off mikrofon dia. Suara tu ada lagi. Macam tu kan. Dia pergi kat mikrofon satu lagi, dia tutup. Suara tu ada lagi. Waktu ni diorang kata yang penyanyi perempuan ni dah mula bangun, pergi ke bahagian backstage lah, belakang pentas kan, turun ke bahagian belakang. Dan kemudian penyanyi lelaki ni pun mengundur, keluar daripada belakang. Barulah diikuti oleh si Zero ni dengan kawan-kawan dia yang bermain muzik. Waktu dia pusing nak keluar daripada stage ni, dia terdengar di bahagian stage, seolah-olah macam ada bunyi gitar. Rang, macam tu tau. Waktu ni memang Zero kata dia tak pandang belakang. Dia terus jalan je, pergi ke arah luar, dan kemudian dia nampak ada seorang security guard. Security guard dekat luar. Kemudian dia orang cakap lah apa yang berlaku dekat dalam kan. Guard ni masuk dan diikuti oleh beberapa orang lah, termasuk si Zero ni. Bila diorang masuk, diorang tengok dalam tu memang dah tak ada bunyi apa-apa, senyap je. Dan kemudian susuk tubuh yang dua orang tu dah tak ada lagi. Dua orang perempuan tu dah tak ada lagi. Menyebabkan diorang pun berkemas-kemas apa semua kan, alat-alat muzik diorang semua diorang angkat, tapi wiring diorang still tinggal lah sebab besok hari kejadian kan. Jadi diorang pun bawa semua alat muzik tu. Waktu dekat luar dewan, yang mana penyanyi perempuan tu dah balik lah, dah balik ke hostel balik semula. Dia berbual dengan security guard ni kan, ada apa-apa cerita ke dekat dewan ni ke apa kan. Dan security guard tu cakap dekat kawasan dewan tu ataupun kawasan berdekatan dengan dewan ni ada satu taman. Dekat taman tu pun memang ada selalu penampakan ada perempuan berjalan. Tapi perempuan ni seolah-olah macam orang kata pelajar. Dia bukan berambut panjang ke tidak. Dia nampak seakan-akan seorang pelajar. Tapi guard sendiri tahulah, kalau pukul 3-4 pagi nampak pelajar berjalan dekat area taman ni, pelajar ke tu? Mana ada pelajar yang berani kan jalan dekat situ tengah-tengah malam, semua dah tidur. Jadi memang adalah kisah gangguan tentang susuk tubuh perempuan, berlega-lega, dan mungkin apa yang dia nampak tu, mungkin benda tu penjaga kat situ ke, kita pun tak tahu, ataupun memang penunggu dekat tapak tu ke. Bukan dewan tu tapi tapak tu kan, siapa tahu. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Nazirul. Kisah seram kita yang keempat ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Musliha. Yang mana Musliha ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram ringkas, iaitu pengalaman seram penampakan lah, yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai pembantu jualan di sebuah kedai menjual peralatan sukan di salah satu mall yang dikatakan besar di Ceras. Kisah dia berbunyi begini. Okey, si Musliha cakap dia memang tinggal kat area Ceras lah, dan kebiasaannya dia masuk kerja dekat kedai ni memang dia dah ada dalam pukul 9 pagi, dia dah ada dah untuk buka shutter dan kemudian pastikan di dalam kawasan kedai ini, kedai dia agak besar sebab ada jual kasut bola, ada jual baju, jersey, ada jual macam-macam lah peralatan sukan kan. Jadi dia akan masuk ke dalam kedai, pastikan kedai dalam keadaan baik, dan kemudian kalau ada kotor-kotor ke, dia orang akan mop ataupun sapu, macam itulah biasalah pekerja ni kan. Jadi pernahlah berlaku satu hari yang mana pada waktu tu waktu pagi bukan berlaku waktu malam. Sepanjang dia bekerja di mall ni, memang dia kata dia tak pernah alami satu pun pengalaman seram. Tetapi ini adalah satu-satunya pengalaman misteri yang dia pernah alami. Waktu tu jam dalam pukul 9 suku macam tu. Dia baru sampai tau pada waktu tu. Baru sampai dan kemudian dia masuk ke dalam mall. Mulalah berjalan untuk pergi ke arah eskalator, yang mana pada waktu itu eskalator pun tak bergerak lagi. Awal pagi, jadi dia pun naik dan kemudian di depan dia nampak ada seorang pekerja sama tempat kerja dengan dia. Dia gelar nama di dalam kiriman sebagai Amir. Amir ni adalah susuk yang ataupun seseorang yang boleh kita katakan sampai antara yang terawal lah, sebab dia juga yang pegang kunci. Dan Amir ni pula naik motor, jadi memang cepatlah dia sampai kan. Jadi bila dia naik ke eskalator ni, dia kata depan dia nampak kawan dia yang bernama Amir ni. Dia pun panggil, Meh. Amir ni seolah-olah macam tak dengar. Dia pun jalan lepas daripada eskalator. Dia pun kejarlah si Amir ni. Sampai saja dekat atas, dia kata dia nampak Amir kat depan dia. Dia pun panggil, Meh. Amir ni pun pandang belakang. Oi,
Awal pula kau sampai ni, salah aku sampai dulu. Dia cakap macam tu. Dan si orang kata Muslihan ni kata, itulah, jom, kita pergi kedai, jom. Diorang pun berjalan lah bersama-sama. Sampai saja dekat depan kedai dia ni, kan ada shutter kan. Lepas tu dekat bahagian dalam baru ada orang kata barang-barang dia lah kan. Barang-barang yang dijual. Dan dekat shutter ni pula bukan shutter yang tertutup besi semua, tak. Di tengah-tengah dia ada macam orang kata plastik yang transparent tu. Lepas tu baru ada pelipat dia, lepas tu ada plastik lagi. Jadi nampak di bahagian dalam kedai ni. Waktu si Amir ni buka je mangga dekat bahagian bawah ni, buka mangga, tolak shutter naik atas. Waktu dia tolak ni, Muslihah sangat terkejut sebab dia berada jauh sikit daripada shutter ni. Dia sedang berdiri kan. Dia nampak betul-betul di bahagian dalam kedai. Dia tak nampak dekat shutter ni, dia nampak dekat bahagian bawah. Waktu si Amir ni angkat shutter ni, ada sepasang kaki yang seolah-olah berdiri betul-betul di belakang shutter ni. Waktu ni si orang kata Muslihah ni dia terjerit macam, weh, dia kata macam tu. Jadi bila si Amir dia dengar, Amir ni terlepas lah shutter tu jatuh balik. Dan Amir ni pandang ke arah si Muslihah ni, dan dia kata, apa hal kau? Tadi aku nampak ada kaki, dia kata macam tu, dekat dalam kedai tu. Amir ni pun terkejut. Kau biar betul, dia kata. Ya, ada kaki kat dalam tu. Amir ni cepat-cepat angkat, dan kemudian dalam kedai waktu tu gelap. Dia terus lari pergi ke arah bahagian dalam kaunter, buka semua lampu dalam kedai tu. Waktu ni Muslihah masih lagi dekat luar kedai, dan kawan ni mulalah tengok dekat satu ruangan kan. Lepas tu dia keluar balik. Tak adalah, dia kata, mana ada orang kat dalam ni. Macam tu. Betul lah Mei, aku nampak tadi ada kaki, dia kata macam tu. Kalau ada kaki, mesti aku nampak dekat shutter ni. Masalah mana ada orang tadi? Aku tak nampak pun walaupun aku yang buka, dia cakap macam tu. Aku nampak. Dia macam tinggi suara. Aku nampak, memang aku nampak kaki. Dah masuk. So si Muslihah ni pun masuk juga dalam kedai, dalam keadaan dia pada waktu tu agak terkejut, campur takut kan. Dia pun tengok ke ruangan baju ke ada ke orang menyorok, tapi memang tak ada lah. Dan kisah ini diceritakan dekat kawan-kawan sekerja dengan dia. Heboh lah pada waktu tu. Dan manager dia, ataupun boleh kita kata macam penyelia dia lah dekat kedai tu, tengok CCTV, kod-kod lah ada kan, tapi memang tak ada pun. Hanya yang nampak hanya Muslihah ni. Dia kata dia tak tahulah perasaan ke, tapi memang dia nampak sepasang kaki. Dan yang lebih menyeramkan, sepasang kaki ini seakan-akan pucat dan kemudian ada darah di bahagian kaki. Seperti ada macam darah lah kan. So that's why dia terkejut. Tapi selepas daripada kejadian ini, tiada lagi kejadian seram yang lain berlaku kepada dia. Hanya itu saja satu. Dia pun tak tahu macam mana benda tu, apa punca benda tu boleh berlaku. Dia tak ada pun tengok cerita seram ke pada hari sebelumnya, tapi hari tu dia nak kena lah. Itulah pengalaman seram kita yang keempat daripada Muslihah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah yang terakhir ni pada saya sangat, orang kata, chaos lah, ataupun paling creepy lah di antara orang kata kelima-lima kisah ni kan. Yang kisah ni diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Rahman. Yang mana Rahman ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia berada di rumah dia sendiri. Yang mana Rahman ni tinggal di area Shah Alam. Okey, kisah dia bermula begini. Dikatakan pada waktu itu, kisah ni berlaku waktu malam lah, yang mana dia ni baru balik daripada kerja, dan dia balik agak lambat pada waktu tu sebab ada kerja banyak di pejabat. Waktu dia balik, dia kata dia nampak anak-anak dia tengah makan dekat bahagian ruang tamu, ataupun dekat ruang makan lah, meja tu kan. Dia pun teruslah naik ke bahagian atas sebab rumah ni 2 tingkat. Naik ke bahagian atas, mandi dan kemudian bersiap untuk solat isyak sebab dia tak sempat lagi solat isyak dekat pejabat. Jadi lepas je dia solat isyak, dia terus turun ke bahagian bawah. Anak-anak ni dah sudah makan lah, dan terus naik atas untuk tidur sebab keesokan harinya anak-anak dia sekolah.
Jadi dia pun turun ke bawah dan kemudian isteri dia berada di meja makan tengah kemas lah. Dan kemudian dia kata, "Bang, abang nak makan ke?" "Boleh lah, abang tak makan lagi lah," dia kata. "Abang ni kerja berat banyak sangat lah," dia kata kan. So isteri kata, "Kalau kerja banyak pun janganlah sampai tak makan. Mari saya ambilkan nasi." Isteri dia pun ambil nasi, dia pun makan dengan isteri dia. Lepas saja dia makan, dia kata dia pun naik ke bahagian atas dan kemudian baring dekat atas katil. Sambil tu terkebil-kebil mata dia, melayan mata nak tidur ni. Dan kemudian nampak isteri dia masuk dalam bilik dan kemudian terus pergi ke bilik air untuk mandi. Si orang kata Rahman ni, dia terus macam, jap, pintu dah kunci belum? Kan? Dia pun turun ke bahagian bawah. Tengok setiap pintu dah kunci. Mangga luar dah kunci, mangga grill dalam dah kunci, pintu dah kunci. Okeylah. Dia pun naik balik, baring semula dekat atas katil. Waktu dia masuk dalam bilik ni, isteri dia tengah siap-siap pakai baju lah. So okey, tak apa. Dia pun baring, mengiring ke sebelah kanan dia cakap. Isteri dia akan tidur di bahagian belakang lah. Dan kemudian isteri dia ambil telekung dan kemudian macam nak solat. Telekung isteri dia pada waktu tu berwarna macam ungu. Jadi bila solat dalam keadaan bilik yang hanya ada lampu meja je, memang nampak macam warna hitam lah, dia kata. Okey, dia pun baring dan kemudian isteri dia bentang sejadah, pandang ke arah orang kata kiblat lah. Kiblat ni betul-betul depan dia ada orang kata, dia tulis dekat dalam kiriman ni sebagai almari baju. Okey, yang mana ada almari baju, lepas tu ada meja solik, lepas tu jarak sikit baru katil dia. Mana ada ruang lah kat tengah-tengah tu untuk dia orang solat. Okey, si orang kata Rahman ni dia pun baring tengok isteri dia. Allahu Akbar, isteri dia solat. Lepas tu rukuk kan. Entah macam mana dia kata dia pun terlelap lah, layan-layan mata ni terlelap. Isteri dia tutup lampu, ceiling ni dia tutup. Cuma dia ada buka satu lampu yang berada betul-betul dekat tepi orang kata tepi ni, cermin untuk bersiap tu. Jadi okeylah, dia buka lampu tu je. Jadi bila dia pandang ke arah orang kata pandang kanan ni, lampu tu agak mengganggu tau dia waktu dia nak tidur. Entah macam mana dia buka mata, dia pun masa tu dia tak pasti dia dah tidur ke belum, tapi dia buka mata, dia nampak isteri dia sedang dalam keadaan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, maknanya tengah-tengah lah, mungkin rakaat kedua ke macam tu. Tapi apa yang menakutkan adalah susuk tubuh yang bertelekung ini seolah-olah macam badannya menghayun ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan macam tu. Menyebabkan si Rahman ni dia rasa macam, isteri aku ni semayang apa, dia kata tu kan, kenapa bergoyang-goyang. Tak apalah, dia buat tak tahulah. Dia pun toleh ke bahagian belakang, ke sebelah kiri lah. Maknanya dia membelakangkan isteri dia ataupun lampu yang berada di sebelah dia. Dia pun toleh ke sebelah kiri. Terkejut dia sampai dia jatuh katil sebab isteri dia ada di atas katil sedang tidur. Isteri dia dekat atas katil tengah tidur dengan dia. Bila dia jatuh tu, isteri dia terbangun. "Bang, kenapa ni bang?" Dia cakap macam tu kan. Rahman ni dia terus pandang ke arah ruang orang kata tempat semayang ni kan. Dan apa yang ada kat situ hanyalah sejadah saja. Sejadah je tau. Tak ada, orang tu dah tak ada dah. Menyebabkan dia terkejut. Lepas tu dia pandang isteri dia. Dia kata, "Kenapa?" "Bukankah awak tengah semayang tadi?" Dia cakap macam tu. "Semayang? Bila? Mana ada orang semayang pukul 3 pagi ni bang, oi?" Dia kata macam tu. "3 pagi ke sekarang ni? Abang tengoklah jam tu, pukul 3 dah bang, oi." Dia pun tengok jam. Lah, dah pukul 3. "Tadi perasaan saya macam awak semayang." "Betul, waktu abang baring tadi saya semayang. Lepas tu kan saya dah baring." "Kenapa? Abang nampak apa?" Tak ada apa. Si Rahman ni tak nak cakap dengan isteri dia, buat tak tahu. Lepas tu dia kata, "Ni sejadah saya tak sidai. Saya dah letak dekat ni dah tadi, dekat kursi tu. Macam mana pula boleh terbentang?" Dia cakap macam tu. Waktu ni isteri dah mula curious lah. Macam mana boleh terbentang kan? Siapa yang bentang? Dia pun ambil je sejadah tu, sangkut balik dekat kursi, terus dia baring. Lepas tu dia kata, "Lampu memang tak tutup ke?" Dia kata macam tu. "Tak tahu, saya rasa macam tadi tutup gelap sangat. Saya buka lah, lepas tu baru saya tidur." "Oh iya ke, abang tutup?" Tutuplah. Dia pun tutup lampu tu dan kemudian dia baring peluk isteri dia. Dan kemudian isteri dia dah pun tidur, dia masih tak boleh tidur lagi. Sebab dia terasa di bahagian belakang dia seolah-olah benda tu masih lagi berdiri. Tapi benda tu tak ada lah. Mungkin perasaan dia lah, takut pada waktu tu. Dan keesokan harinya dia pun bangun pergi kerja macam biasa. Dan dia kata memang pengalaman ini bukanlah benda tu surga, dia tak. Tapi dia kata momen itu sangat menakutkan. Sebab
Susuk tu pun susuk seolah-olah macam kiri kanan. Kita nampak daripada belakang kan. Ui, Masya Allah. Rumah saya, Allah. Astaghfirullahaladzim. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Rahman. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Ada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan kepada anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke ujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.